Faiz, kau pernah tengok kau punya job description tak kat Astro? Pernah. Pernah? Bila kau tengok job description tu, kau nampak semuanya tu logik tak? Logik lah. Logik lah. Aku baru-baru ni aku dah nampak satu job description. Dia punya tajuk kat depan dia tu Technical Director. Okay, job description Technical Director. Tapi bawah tu dia punya description tu dah macam hang buat semua kerja. Daripada hang kena bina culture club, daripada hang kena cari pendapatan, daripada hang kena bina scouting yang baik, daripada hang kena bukan menjalankan akademi menubuhkan akademi hang kena tubuhkan akademi. Technical director ke owner ni? Aku tak tahu tapi job dia technical director. Atau yang paling lawak apa? Kau tahu gaji dia berapa? Berapa? 2,000. 2,000 ke 3,000 itu gaji dia dalam job description tu. Bola Itu Live minggu ni kita mulakan dengan job description yang tak masuk akal. Jom. Tahun lepas Faiz, season lepas, aku ingat lagi ramai yang cakap kat kita, janganlah nak perli-perli sesebuah kelab pantai timur di negara kita ni. Jangan perli. Tak baik kalau kita perli. Aku baca komen tu, sebenarnya waktu tu aku macam tergelak jugalah. Cakap, apa lagi yang kita nak cakap? Kalau tak perli, apa lagi yang kita nak cakap? Aku baca job description ni pun aku dah macam, what else? Yeah. What else can be said? Dengan satu job description cukup untuk memberikan indikasi kepada badan tersebut. Tapi kita bukannya, aku rasa kita pernah kita pernah beri klarifikasi kat terhadap benda ni, bahawa kita bukannya sengaja nak perli. Tapi kalau kita biarkan benda ni berlanjutan begitu saja, buat apa? Apa point dia kita ada Bola Itu Live setiap minggu mengisi kaca TV sahabat-sahabat Bola Itu Live kita ni. Tapi sekarang ni dah sampai tahap aku sebenarnya memang nak perli pun. Aku dah memang nak perli dah. Dah tak masuk akal dah. Sebelum kita masuk ke ejen peremang kita, aku tanya hang satu benda je. Silakan. Kau pernah tak beli baju ke, kau beli album ke something ke yang kau bawa balik rumah? Kau dah excited dah ni, kau dah beli semua ni. Kau bawa balik rumah, mak opak kau cakap kau tak boleh pakai. Tak pun kau tak boleh dengar. You can't use it. Pernah tak? Aku rasa ada kot. Masa sekolah dulu, t-shirt Black Sabbath. T-shirt Black Sabbath. T-shirt Black Sabbath. Ada t-shirt Black Sabbath yang boleh pakai lah. Tapi artwork Black Sabbath yang tu mak aku bising kat lah. Tapi aku pakai juga. Masalahnya hang pakai juga. Ada satu tim Pantai Timur ni, dia beli 4 main baru. Tapi FIFA cakap tak boleh pakai. So dia tak boleh pakai lah. Dah sampai dah sign, dah announce, tapi tak boleh pakai. Ayo. Ini macam kah? Susah lah. Okay. Kita tolak ke tepi pasukan Pantai Timur tersebut. Mungkin kita akan borak panjang nantilah. Aku yakin kita akan borak pasukan Pantai Timur tu. Tak apa, kita tolak tepi lah. Aku nak tanya hang, ini adalah minggu pertama kembalinya bola sepak Eropah. Apa ejen peremang hang untuk minggu ni? Oh, yang minggu ni special sikit. Minggu ni ejen peremang aku memberikan satu bentuk kegembiraan kepada aku. Aku dah siapkan dah ejen peremang ni untuk hang. Dan hang dengan penonton-penonton di rumah boleh sama-sama kita lihat apa yang sudah aku siapkan ni. Jom. Jadi sepanjang sebulan yang lepas, banyak penyokong AS Roma marah kerana mereka tak cukup pemain untuk mengharungi musim 23-24. Jadi manajemen AS Roma menerima pelbagai kritikan daripada pelbagai pihak dengan keputusan-keputusan mereka. Tetapi ejen peremang aku adalah AS Roma pada minggu ini kerana akhirnya mereka berjaya membawa masuk 2 pemain midfield berkelas Eropah, Leandro Paredes dan juga Renato Sanches. Leandro Paredes dan Renato Sanches. I did not see this coming. No. 2 pemain yang bagi aku akan meningkatkan technical ceiling of the team selain melakukan satu tugas yang sangat penting, iaitu menambahkan squad depth AS Roma. Kenapa benda ni jadi ejen peremang? Kalau siapa-siapa yang tengok Serie A dan tengok Roma musim lepas, Januari sampailah ke final Europa League menentang Sevilla tersebut, yang mana it's a miracle. Aku sampai sekarang pun tak tahu macam mana pasukan Roma tu, ya memang dia orang ada Jose Mourinho, pasukan Roma yang itu boleh sampai ke final Europa League. It's a miracle.
Walaupun pada tahun sebelumnya mereka sudah pemenang UEFA Conference League kan. Sebab daripada Januari sampai ke habis season tu, mereka terpaksa survive dengan the midfield three of Bryan Cristante, Eduardo Bove yang juga pemain academy, dan juga Manu Pellegrini yang kadang-kadang terpaksa pindah main ke tepi sebab dibalai injured, dan masuklah Nemanja Matic. Now, Matic, Cristante dengan Bove ni memanglah bukan yang terburuk. Memang kalau nak compare dengan midfield 3 pasukan Udinese ke, Salernitana ke, memang boleh makan lah. Tapi untuk sebuah pasukan sebesar AS Roma dan sebuah pasukan yang diuruskan oleh jurutera ulung macam Jose Mourinho, perkara tu sangat a mismatch, a big mismatch. Sekarang ni, kalau in theory kita ada the midfield 3 of Pellegrini, Sanchez dengan Paredes, much better. Nampak lebih AS Roma, at least atas kertas. Sekarang ni itu dulu. Injection bodies dan qualities dulu yang AS Roma perlukan. Walaupun fans agak kecewa sebab perpindahan ni tak dilakukan lebih awal. Tapi sembang-sembang pasal Paredes, kita dah tengok gol Paredes depan mata bulan lepas di GBK. Barang raya juga tu. Selamat aku ucapkan untuk Paredes dengan Sanchez di AS Roma. Dua tu ejen permahang lah. Ejen permahang aku. Sebelum aku pergi ejen permahang aku ada satu soalan. Apa? Roma dah sign 2 orang ni. Tapi 2 orang ni boleh main? Ada pelupasan untuk main? FIFA sudah clear. Ada lah. So boleh lah main. FIFA dah clear. Sebab sekarang ni aku tak pasti. Sekarang dunia kita sekarang ni, kita sign player tapi kadang-kadang tak boleh main. So aku tanyalah, hang boleh main ke tak? So boleh lah kira. Aku boleh dengar ketawa-ketawa kecil daripada Obina Nwaneri di Lagos. Aku boleh dengar. Okay, apa ejen permah? Dengan ketawa-ketawa Dennis Antui. Dennis Antui juga aku boleh dengar juga. Silakan. Ejen permang aku pula adalah ejen permang yang datang daripada bumi Sepanyol. Jom kita tengok. Ejen permang aku untuk minggu ni adalah Jude Bellingham. Kau bayang join kelab terbesar di dunia dengan tekanan yang gila atas bahu kau. Tapi debut away from home, Jude Bellingham berjaya menjaringkan gol untuk membantu Real Madrid mendapatkan kemenangan pertama di La Liga. Jude Bellingham adalah ejen permang aku untuk minggu ni. Saya bila tengok tu tadi, saya kan James Harden dah masuk Knicks. James Harden mengumumkan ke apa ke? Oh, banyak Kish. Minggu lepas DJ Khalid. Minggu ni awak panggil saya James Harden. James Harden. Sama. Okay. Tapi Jude Bellingham lah Faiz. Yeah. Aku tahu yang Jude Bellingham ni adalah seorang generational player. Kita dah sebenarnya mulut berbuih-buih cakap pasal benda tu for the last 18 months, 12 to 18 months. Jude dengan Pedri lah. Jude, Pedri, Gavi, Musiala. Kita dah berkali-kali apa yang jatuh tu. Ada buku yang jatuh kat belakang tu. Buku Arsenal. Tak apa, nanti kita ambil. Tapi ini adalah sesuatu yang kita dah lama bicarakan. Tetapi apabila dia menyertai Real Madrid, this is a monstrous club. Kelab yang bersaiz gergasi, dan pada waktu yang sama dia ada elemen-elemen carnivorous dalam pasukan. Pasukan ni akan menelan hang kalau hang tak step up. Pasukan ni dan fanbase dia akan membunuh hang kalau hang tak step up. Hang bayang ini adalah kelab dan fanbase yang Cristiano Ronaldo pun pernah kena bu. Walaupun dia adalah all-time top scorer and probably the most iconic legend of the club. Tapi dia pun pernah kena bu. Gareth Bale yang dah score bersepah banyak important big goals pun kena bu. Right? So this is a club that gives no chances. Dan expectation di atas bahu Jude Bellingham tu besar kerana tak ramai pemain daripada England yang berjaya di Real Madrid. And to be fair to him, apabila dia masuk dan dalam tempoh masa yang singkat, dia menyesuaikan diri dengan kepantasan yang luar biasa. Dan tempoh hari aksi debut La Liga dia dalam perlawanan menentang Athletic, Faiz, ni betul-betul meremangkan bulu roma aku. Sebab it was an example of a player yang tiba di atas padang dan decide yang hari ini aku nak step up. Hari ini hari untuk aku. And that's what's happened. Jude Bellingham mendominasi seluruh perlawanan tersebut, man of the match, dan menjaringkan satu jaringan yang cukup cantik untuk membantu Real Madrid melengkapkan perpindahan 2-0.
seorang pemain yang muda masuk ke dalam dressing room yang besar dengan jurulatih berkarakter besar, tetapi dia masih ada ketenangan dan keyakinan diri untuk mengatakan bahawa this might be Real Madrid, but I belong here. And bagi aku that is something. Cuma agak disayangkan untuk peminat-peminat Real Madrid di Madrid, match day goers, mereka terpaksa menunggu sehingga perlawanan keempat untuk melihat Bellingham in the flesh dekat Bernabeu, sebab Bernabeu tengah under renovation sekarang ni. Tetapi bermain perlawanan pertama Liga untuk Real Madrid di San Mamés dan menjaringkan gol adalah sesuatu perkara yang luar biasa, apatah lagi perkara ini terjadi kepada pemain Inggeris berusia 20 tahun. Sekarang ni baru aku faham lah kenapa Birmingham City retire number dia di usia 17 tahun. Masa tu aku macam, ni apa benda ni? Ni pemain tak sampai 50 penampilan. Tapi sekarang aku faham kenapa lah. So, Generational generational. Celebration dia. Oh, Aku tahu Aika Muniain tak happy. Tapi di depan San Mamés dengan lautan merah putih, dia welcome dia. The confidence on that man. Gila tak gila, Faiz? Ya, gila. Baru 20 tahun. Han 20 tahun. Han datang daripada England, negara yang sering digelak-gelakkan kadang-kadang oleh komuniti bola sepak Eropah. Han datang daripada England. Han berumur 20 tahun. Han masuk kelab terbesar dunia ni, Real Madrid. And then Han score and Han celebrate macam tu. Tapi gambar tu ikonik. Ikonik. Itu adalah gambar yang kita akan simpan dan bicarakan untuk banyak tahun-tahun yang akan datang. Memang luar biasa. Aku, walaupun kita dah masuk musim ketiga, Jangan mula. tapi aku still ada perasaan-perasaan yang akan trigger setiap kali aku nampak kita punya muka bergoyang-goyang dalam video intro tu, Faiz. Dagu sampai dada. Aku pakai dua spek. Tapi sekarang ni kita dah settle Legend Permang. Aku nak bawa hang masuk ke satu topik tentang sebuah klub yang sedang melakukan sesuatu yang tidak difahami oleh seluruh dunia. Chelsea. What's going on with Chelsea? Apa yang sedang berlaku dengan Chelsea? Aku tak faham. Bila Han sebut macam tu baru aku sedang. Kita nak panggil benda ni apa? Revolusi ke? Kudeta ke? Apa ni? Apa yang berlaku? Ini adalah Chelsea yang jangan-jangan kita kenali. The fact that kita terkejut hari ni, kenyataan bahawa kita terkejut hari ni adalah besar untuk Chelsea tau. Sebab hang kena ingat, untuk berbelas-belas tahun Chelsea sebelum ini owner dia adalah Roman Abramovich yang dah memang lavish, yang dah memang ruthless dalam spending, yang dah melakukan hampir segala-galanya. Salin team lah, sack manager half season lah. Ini benda-benda extraordinary kompilasi benda-benda yang luar biasa yang dia dah lakukan. Sepatutnya kita tak terkejut lagi dah. Tapi tetap kita terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Chelsea sekarang ni. Ini dah melangkaui benda-benda yang Abramovich lakukan. Aku rasa Abramovich di Rusia, tengok daripada mendapat info daripada Rusia, dia sendiri pun terkejut. Dia macam ni, Abramovich spent a lot of money. Banyak klub kat luar sana yang kadang-kadang spend a lot of money. Real Madrid pun sometimes spend a lot of money. Man City pun sometimes spend a lot of. Even Liverpool have sometimes spend a lot of money. Tapi kadang-kadang kesemua spending ini ada sebuah rangka. There is a plan around the spending. Ada framework. Ada framework dia. Isu aku dengan Chelsea sekarang ni adalah mereka sedang berbelanja dalam situasi di mana aku tak faham framework tu apa. Aku tak faham apa plan jangka masa lama tu. Tahun lepas, mereka keluar duit berjuta-juta, sign Kalidou Koulibaly, dah out. Pierre-Emerick Aubameyang dibawa masuk, dah out. Ada setengah player, Kukurea yang dibawa masuk sekarang ni bukan starting 11 player pun. Right? Kesemuanya mereka bawa masuk musim lepas, dan kemudiannya awal musim diorang pecat Thomas Tuchel, bawa masuk Graham Potter, dan kemudiannya Graham Potter pun dia pecat. Right? Bruno Salto bawa satu game. Lepas tu Frank Lampard. Lepas tu sekarang Pochettino. Tapi sekarang, what's the guarantee with Pochettino? What if Pochettino punya Chelsea kalah a few more games, by bulan 11 dia set lagi ke? Kalau dia set lagi, then pemain-pemain sekarang ni apa plan dia? So isu aku dengan Chelsea ni, aku sebenarnya tak faham.
what exactly is the plan around the signings? Kita mula dengan simple lah. Caicedo. Apa sebenarnya plan untuk Moises Caicedo di Chelsea? Maksud plan tu adakah dia akan go straight into the first 11 ataupun ini adalah bintang masa depan macam tu kan? Sebenarnya pada aku rasa mungkin Mauricio Pochettino dah memberikan satu bayangan kepada management club bahawa ini adalah the ideal first 11 dia untuk musim ini dengan beberapa personnel lah. Mungkin ada missing pieces kat situ tapi ini adalah sistem yang saya akan mainkan. Saya perlukan pemain-pemain yang macam ni dan kalau tak pun pemain-pemain yang berkarakteristik macam ni. Jadi kita nampak di pembukaan musim ada tiga pemain tengah Chelsea iaitu Enzo Fernandez, Conor Gallagher dan seorang lagi siapa pemain tengah pada masa tu. Okeylah ada seorang lagi lah. The point is pemain paling experience antara tiga tersebut adalah Conor Gallagher di usia 23 tahun. Dan aku ada tulis pasal benda ni. Aku rasa untuk hang tengok midfield tu dan nak kata ini midfield yang akan bawa Chelsea sepanjang musim, hang tak boleh kata macam tu sebab it's too lightweight. It is too lightweight. Dan dengan itu aku faham akan ada beberapa lagi recruitment yang akan masuk. Cuma kalau hang tengok in the bigger picture, hang tarik break saat hang pan out, hang tengok in the bigger picture. Ini adalah satu kejadian yang gila sebab berapa pemain dah yang dah sampai, pemain baru, berapa pemain yang keluar, apa situasi di klub sekarang ni, apa priority di klub sekarang ni. Kan? Semua benda ni intertwine sampai kan hang tak tahu kat mana dulu yang hang nak letakkan sebagai priority. Faham tak? Aku 100% setuju dengan kau. Enzo Fernandez, who by the way lawan Liverpool hari tu was sublime. Yeah. Extraordinary performance. Which sebenarnya tak mengejutkan lah. Kita dah tahu Enzo punya potential kan. Aku faham. Kani Chukwuemeka. Chukwuemeka. Yang main sebelah. Sekali, Aku faham yang Enzo adalah the long term future of the club and dia memerlukan seorang partner yang berwibawa. So, for example, aku faham the signing of Moises Caicedo. Tapi kemudiannya ada Romeo Lavia. Lavia nak masuk mana tu? Lavia nak masuk mana? Aku tak faham. Dah lah ada dua ataupun tiga lagi big profile signing yang kalau tengok ke price tag dan kalau tengok ke reputation tu sepatutnya dah main banyak game, dah ada first 11, dah ada apa, tapi kita pun tak tahu nasib mereka. Pemain-pemain macam Nodi Madueke, pemain-pemain macam Mikhailo Mudryk. Aku sebenarnya since hang sebut benda ni kan, aku sebenarnya nak buka terus Chelsea punya squad list. Kita senang-senang just go through the squad list lah. Sebab there's a lot of bloated aspects of pasukan Chelsea ni. Maknanya sesetengah posisi dia ada terlalu banyak pemain. Okay, kalau kita sebut zone tengah depa ada Enzo Fernandez, dia orang ada Leslie Ogochukwu, dia ada Carney Chukwuemeka, dia juga ada Andre Santos yang boleh main depan lah juga. Dia ada Conor Gallagher, dia ada Moises Caicedo. Pada waktu yang sama dia ada Lewis Hall. So Hakim Ziyech juga ada di situ. So yang injured Christopher Nkunku. Tak, aku sebut mainly yang posisi ada. Tengah lah kan. Okay. So Lavia masuk. Okay. Then Michael Olise pula. Mereka dilaporkan akan pecahkan release clause untuk Michael Olise. Michael Olise someone yang boleh main number 8 tapi at the same time dia main very offensive minded. Kalau kita ambil kira pemain-pemain di offensive minded zone pula, ada Raheem Sterling, ada Mikhailo Mudryk, ada Noni Madueke, ada Nicholas Jackson, ada Christopher Nkunku, ada Armando Broja. Pada waktu yang sama ada Callum Hudson-Odoi yang masih belum dijual. Hakim Ziyech masih belum dijual. Hang juga ada Romelu Lukaku yang masih belum dijual. So apa sebenarnya identiti pasukan Chelsea ni? Depa buat something yang it's equivalent to talent hoarding. Depa hoard je banyak-banyak talent ni. Tapi saya ingat tak Chelsea pernah ada reputasi ni. Reputasi di mana mereka kumpul banyak bintang-bintang akademi, pada akhirnya tidak memberikan mereka banyak peluang. Loan ke Vitesse Arnhem. Antara pemain yang pernah dilakukan sebegitu adalah Mason Mount yang sekarang ni dah di Manchester United. Lucas Piazon, Ruben Loftus-Cheek. Tapi kalau aku sebut satu nama ni, Lewis Barker.
Luis Barker. Aku ingatkan zaman tu dah berakhir. Tapi rupa-rupanya ada talent hoarding 2.0 yang sekarang ni bukan membabitkan talent-talent akademi dah ni. Ini talent-talent yang dah broke out. Bukan talent-talent yang about to break out lagi dah. Jadi kalau ini adalah satu plan daripada Chelsea, adakah plan ini datang daripada Todd Boehly and Co ataupun Mauricio Pochettino kan? Sebab at the end of the day yang akan menguruskan pasukan pada match day, yang akan menguruskan training program, yang akan menguruskan injuries, yang akan menguruskan keharmonian pasukan adalah Mauricio Pochettino. Jadi kalau ini datang daripada Todd Boehly dan bukannya Mauricio Pochettino, I smell danger, Kish. Macam biasalah. And I also smell danger. Even if benda ni datang daripada Mauricio Pochettino, I also smell danger. Risk dia besar kan? Sebab dia macam ni kalau hang bawa masuk satu jurulatih yang baru, selalunya dalam struktur, kita ikut cara Chelsea berfungsi sebelum ni lah. Cara Chelsea berfungsi sebelum ini adalah mereka ada footballing setup, ada director of football, ada technical director, performance director Peter Cech. So mereka ini yang akan membentuk identiti pasukan. That means gaya permainan. That means style yang mahu dibentuk ke dalam corak permainan pasukan. Look and feel. Dan mereka akan menggunakan perkara tersebut sebagai overarching principle. Prinsipal besar untuk membantu mereka mencari pemain-pemain yang bersesuaian dengan corak tersebut. Dan pada waktu yang sama, mereka akan membawa masuk seorang jurulatih. Dan tugas jurulatih tersebut adalah untuk memanfaatkan apa yang telah dibina. So jurulatih itu akan ada some form of say dalam transfers, tapi bukan all say. Sebab struktur asal itu telah pun dibentuk dan jurulatih ini masuk, and obviously jurulatih itu pun perlu dipilih berdasarkan kesesuaian dia dengan pemain-pemain yang sedia ada kan. And then dia akan cuba memanfaatkan pemain-pemain yang sedia ada. Itu cara Chelsea lakukan tugas sebelum ini. And cara most of the biggest club with the director of football lakukan tugas lah. Sekarang ni aku tak faham. Aku tahu yang season lepas, awal musim, a lot of those signings were Todd Boehly signings. Right? Dan kemudiannya, bila dia buat pertukaran di mana Thomas Tuchel dilepaskan dan Graham Potter masuk, dia lakukan sesuatu di mana dia pergi poach the director of football and all the football brain daripada Brighton. Dia sign semua all the head of football department daripada Brighton, dia bawa masuk Chelsea. And mereka ni yang dah mula mengetuai jentera football decision making dalam Chelsea. Sekarang ni yang aku masih tak dapat gambaran adalah signing-signing yang sedang dilakukan sekarang ni, adakah mereka signing-signing yang dipilih oleh Pochettino, dipilih oleh the football operators, ataupun dipilih oleh Todd Boehly? Because it could be any of them. Sebab kita dah pernah dengar cerita pasal Enzo Fernandez dulu. Kita dah pernah tengok satu perlawanan Piala Dunia Qatar 2022 di mana Enzo Fernandez main dan dia immediately nak beli Enzo. So begitu mudah. So I'm struggling to imagine a structure in which pasukan Chelsea ni akan beroperasi. Okay, macam ni. Aku tanya macam ni. Bila kita dah bagi konteks sebesar tu, aku cuba tanya macam ni. Apakah moving forward, sekarang ni diorang dah buat ni semua benda ni, diorang dah beli pemain-pemain ni, diorang dah beli Caicedo, Lavia, semua pemain ni, pemain-pemain muda ni, dan mereka dah ada di Chelsea. Dan dengan semua resources, dengan jurulatih yang ada, dengan staff jurulatihan yang ada, dengan owner yang macam ni yang ada ni, apa prinsipal ataupun at least a structure lah yang boleh menyelamatkan mereka at least for this season. Dengan resources yang ada macam ni, apa method yang terbaik? Dia kena cari corak permainan. Satu. Formasi tu kena ada. First and foremost corak permainan tu kena ada. Yang lebih penting, dia kena maintain keharmonian pasukan. Sebab simple example Romeo Lavia yang bakal menyertai Chelsea. Dia kata yang dia pilih Chelsea disebabkan Liverpool made him feel like he was a second choice. Which may or may not be true. Tapi realitinya hang masuk ke Chelsea sekarang ni pun hang bukan first choice. You have to bear in mind there are 200 million midfielders ahead of you in the pecking order. So pemain macam Romeo Lavia ni kalau dia tak main week in week out, there could be issue keharmonian juga, right?
And it's not like pasukan Chelsea ni musim ni ada main UCL ke apa ke yang dia boleh banyak rotate kan. Tahun ni dia banyak main Premier League saja. Paling-paling 45 game. So dia nak kena jaga keharmonian pasukan. I don't know how you build a squad yang sangat kompetitif out of this. So kalau aku macam ni lah, aku cuba fikir, okay, what would an ideal Chelsea starting 11? Okay, goalkeeper sekarang ni nampak macam Robert Sanchez lah, right? Kepa dah ke Real Madrid. Kepa dah ke Real Madrid. And judging by apa yang kita nampak setakat ini, nampak seperti Chelsea akan main back 3, right? Lawan Liverpool hari tu dia pemain back 3. Dekat back 3 tu pun ada Axel Disasi, ada Thiago Silva, ada Benoit Badiashile, Wesley Fofana injured lagi ke? Wesley Fofana injured lagi kan? ACL lagi. Lepas ACL. Benoit Badiashile, ada a few other characters in there lah yang bermain centre back. Yang main centre back itu Disasi, Thiago Silva, bukan Badiashile. Levi Colwill. Levi Colwill is another option. Colwill, yeah. Levi Colwill is another option. Actually dia outstanding outstanding player. Dia nampak nervous satu tapi dia cover balik. Dan it's a very good game from him. Betul. Kemudiannya ada situasi di right back. Right back ni yang sebenarnya bersepah daripada Reece James ada kat situ. Kapten pasukan tu. Kapten pasukan Reece James ada kat situ. Ada yang baru menyertai pasukan Malo Gusto boleh main kat situ. To a large extent kalau wing back Madueke pun boleh main kat situ. Kemudiannya ada left back. Ada Ben Chilwell, ada Kukurea, ada Lewis Hall yang boleh main kat situ. Kemudiannya di kawasan tengah. Ini yang kita bariskan tadi ni. Kita dah bariskan tadi. Okay, so kalau sekarang aku pandang aku cuba hang bentuk. Aku suruh hang bentuk, what do you think is the best Chelsea starting 11? Aku rasa Sanchez, back 3, Thiago Silva, at the moment Axel Disasi dengan Levi Colwill. Lepas tu dekat tengah ada 3 pemain tadi yang aku akan cakap. Enzo Fernandez di nombor 8. Siapa lagi ya? Caicedo di nombor 6. Seorang lagi nombor 8. Siapa lagi pemain mahal yang dia beli? Pemain Lavia. Aku takkan main Lavia lagi. Conor Gallagher pun. Kalau aku, if judging by semua transfer dia lepas kan, okay, hampir dulu. Okay lah, aku Conor Gallagher. Lepas tu depan front 3, aku akan main dengan Raheem Sterling di sebelah kanan. Di sebelah kiri aku akan main dengan Chukwuemeka tengah. Striker aku akan stick dengan Nicholas Jackson. Tapi kau tengok kekeliruan ni kan. Han nak pilih starting 11 tu pun dah celaru kan. Nak link macam mana kan? Kalau dalam otak aku imagine okay, Robert Sanchez, Thiago Silva, Axel Disasi, Levi Colwill. Okay, sure. Kemudiannya right back sekarang ni Reece James hari tu cedera lagi kan, mengalami kecederaan, so most likely Malo Gusto lah right back. Left back Ben Chilwell. Kemudiannya aku letak double pivot Caicedo dengan Enzo. And kalau it is confirm Michael Olise masuk, tapi Olise tengah injured sekarang ni, so dia kena recover dulu. Tapi kalau Olise dah recover, Olise as the number 10. Dan kemudiannya aku main 2 up front, Sterling dengan Nico Jackson. Okay. But at the same time, orang akan tanya, then Mykhailo Mudryk, Han nak buat apa? Han nak buat apa dengan Noni Madueke? Han nak buat apa dengan Armando Broja bila dia pernah recover? So there's all these little question marks about Chelsea punya dynamic and Tapi aku cuma nak cakapkan ini ya. Mungkin kita ada kekeliruan tentang apa yang cuba mereka lakukan. Tetapi credit when it's due, mereka sangat efisien dalam mengeluarkan pemain-pemain yang tidak lagi mereka perlukan. At least di musim ini. N'Golo Kante, banyak lagi lah pemain-pemain yang keluar. Edward Mendy, kita tengok dah ke Arab Saudi. Nice early dan ada transfer fee. Ini adalah satu benda yang aku sebenarnya tak expect Todd Boehly. Kita tahulah notion di behind Todd Boehly ni macam aku tak expect yang dia akan jadi se-swift tu, tapi dia tunjukkan entrepreneurship skill yang agak tinggi di sana dan mungkin ada positivity untuk Chelsea ni. In that sense lah. So sekarang ni persoalan dia is
The reason yang aku tahu ramai yang mungkin tertanya kenapa kita tak borak pasal depa punya spending. Sebenarnya depa punya spending tu dah banyak orang cover dah. Depa exploit loophole je, loophole amortization. Secara kalau nak simple explanation is, contoh depa sign player 100 juta, okay? Tapi macam Caicedo lah, depa sign Caicedo 100 lebih juta, gaji yang depa bagi kontrak yang depa bagi kat Caicedo tu 8 tahun. Maknanya 100 juta tu depa akan bahagi 8 tahun. So cost dia atas kertas, kalau kita semua musim ni kita nampak macam uish depa dah 300-400 juta. Tapi sebenarnya tak. Kalau hang ambil 100 juta tu hang bahagi 8 tahun, per year tu hang spend lebih kurang 50 jutanya. 20 lebih juta je, 25 26 juta je. Hang spread 8 tahun kan. Ya. Okay. And so dia tak banyak bila hang divide that long. So itu yang sedang dilakukan oleh Chelsea. That's why depa boleh escape FFP. That's why depa boleh escape apa-apa masalah sanction daripada Premier League, kerana setakat ini depa exploit loophole. Tapi sekarang satu soalan aku nak tanya hang untuk rumuskan bab Chelsea ni. Apa yang hang rasa would be a realistic or a target lah untuk mereka? Apa target yang acceptable? Sekarang ni hang Todd Boehly, sekarang ni hang dah keluar this amount of money, hang dah lantik Pochettino. Apa bare minimum target yang pasukan ni kena capai? Aku rasa sebelum ni Champions League. Sebelum musim ni bermula Champions League. Tapi melihat kepada senario pasukan dan gerak kerja di transfer aktiviti mereka ni, aku rasa top 6. Top 6 is realistic. Di tempat ke berapa Chelsea menghabiskan Premier League musim lalu? 11 ke 12? Aku boleh tak ingat. Tapi bottom 10 lah. Kalau mereka mendapat tempat ke-6 pun pada musim ini. Dengan this amount of spending. Hang kena faham, banyak spending ni kepada pemain-pemain yang belum peak, yang just broke out 1 or 2 seasons ago. Dalam kes Caicedo 2 seasons ago, dalam kes Lavia 1 season ago, dalam kes Nkunku 2 seasons ago. It's too much. Hang kumpul mereka di sebuah ibu kota di London ni sekarang ni, dan hang nakkan daripada mereka satu Champions League. Pochettino pun 4 tahun tinggalkan English football. Ini tahun pertama dia. Aku rasa top 6 is kinda, memandangkan mereka tidak ada kejohanan Eropah, tak ada extra fixture pada musim ini. Kalau aku Todd Boehly melihat kepada usia pemain, investment di masa depan, kontrak 7 tahun 8 tahun semua ni, top 6 pada aku, top 6. Untuk hang? Aku tak bagi chance kat Todd Boehly. Kalau tak Champions League bagi aku gagal. You have to be in the... When you spend this amount of money on a team, kalau hang tak masuk UCL, it's a sekarang ni yang tahu, bola sepak dah masuk satu area of discussion di mana kita dah kena mula question, wajarkah jumlah wang ini digunakan untuk sebuah pasukan bola sepak di mana hasilnya tak seberapa daripada, sebab dalam dunia ni duit limited that you can use on so many other things. Tapi sekarang ni hang guna on a football club, and the amount of money that you spend is crazy. And bagi aku it has to be bare minimum UCL. Tapi at least kalau spend banyak, fight top 4, top 6 okay lah, daripada spend banyak nombor 1 je untuk 8-9 tahun. Macam mana? Nombor 1 je untuk 8-9 tahun. Awak borak pasal siapa ni? Adalah satu klub di Hong Kong, Kichi FC. Oh, Kichi FC. Saya agak murung bila awak mention benda-benda macam tu. Tapi tak apa, kita kena tunggu dan lihat dynamic Chelsea ni. Tapi honestly, Chelsea punya projek adalah sesuatu yang kita hanya akan faham dalam minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Because there is no way you can look at squad composition dia sekarang and dapat agak sebenarnya apa yang cuba dilakukan oleh Todd Boehly. 40% pun susah nak faham sekarang. 40% pun susah nak tahu. So kita kena tunggu dan lihat apa sebenarnya plan Chelsea untuk musim ini. Kish, ada satu kemungkinan di musim panas nanti akan ada Euro. Euro 2024. Satu kejohanan yang kita akan tunggu-tunggulah sebagai peminat bola sepak regular. Ada satu kemungkinan di mana England akan bawa 3 pemain utama dia, 3 pemain paling berbakat dia setakat ini
Dan ketiga-tiga pemain itu membarisi kesebelasan utama 3 kelab terbaik di dunia. Yang pertama adalah tadi kita dah sebut pasal Jude Bellingham di Real Madrid, a starter. Phil Foden di Manchester City, juara Eropah, juara bertahan, juara Super Cup pagi tadi. Dan Phil Foden sekarang ni membarisi kesebelasan utama. Apatah lagi dengan ketiadaan Riyad Mahrez selepas ni, aku jangkakan akan ada lebih banyak lagi peluang untuk dia. Dan yang ketiga, Kish, ini yang paling tak disangka-sangka ni. Kapten pasukan, top striker, English record holder, international goal scorer, Harry Kane. Dan Harry Kane di Euro 2024 nanti datangnya ke sana adalah sebagai pemain number 9 pasukan Bayern Munich. Satu benda yang grand, kedengaran grand. Tahu kenapa? Sebab sukar untuk kita bayangkan sebelum ni. Mungkin 2 tahun lepas ni 2 tahun lepas saya ingat di musim panas ketika dia pun release satu interview dengan Gary Neville dan dia masa dia orang main golf sama-sama dan dia kata memang ada ambition dia untuk bermain di top club. Tapi kita tahu macam mana Daniel Levy held on to him dan macam mana dia juga pada akhirnya terpaksa menghormati kontrak dia dengan Spurs yang dia dah sign untuk satu jangka masa yang sangat panjang. Dan ada kemungkinan bahawa kita ni peminat bola sepak regular ni dah terima bahawa Kane ni hidup mati di Tottenham Hotspur, a great goal scorer, sayangnya tidak bermain di pasukan 5 bintang. Sekarang ni dia sudah pun berada di pasukan 5 bintang Bayern Munich, Kish. Ini adalah perpindahan yang makes so much sense. It ticks all the box. Aku faham ramai orang-orang yang pro EPL ni dok cakap, alah apa guna kau pergi kat Bayern Munich. Apa main Bundesliga? Korang sabar jap. Bola sepak ni bukan berpaksikan Liga Perdana Inggeris sahaja. Kau tahu tak Bayern Munich tu how big of an footballing institution Bayern Munich tu. Untuk hang ada peluang menyarung jersey Bayern Munich, untuk hang ada peluang beraksi dalam sebuah stadium yang memiliki daya sokongan yang luar biasa macam Bayern Munich ada, it's a once in a lifetime experience. Bukan selalu kelab-kelab at the size of Bayern Munich, Real Madrid semua akan datang mencari pemain. Dan even more so kerana kita tahu perseteruan yang ada di antara Germany dan England. Dan kalau hang seorang penyerang England, kalau hang kapten skuad kebangsaan England, untuk hang menerima tawaran daripada pasukan terbesar di Germany, it wouldn't happen easily unless hang ni adalah seorang pemain yang luar biasa. Yang once in a lifetime sort of player lah. And that's what Harry Kane is. Dan aku rasa ni adalah perpindahan yang completely make sense even from a footballing point of view. Kalau tengok corak permainan dia, Harry Kane apa kekuatan utama dia? Dia adalah goal scorer, but at the same time he's a really good creator. Right? As a goal scorer, kita sedia maklum Bayern Munich masih belum menggantikan Robert Lewandowski. Eksperimen mereka dengan Sadio Mane tahun lepas tidak menghasilkan keputusan yang terlalu positif. So mereka masih memerlukan seorang number 9 yang boleh menjaringkan gol dengan konsisten. And that's what Harry Kane will give you. Tapi pada waktu yang sama, apa yang Harry Kane lakukan di Spurs untuk bertahun-tahun, cara dia membantu Son Heung-min, Lucas Moura, Dejan Kulusevski untuk menjadi pemain yang lebih prolific menjaringkan gol, it's the same thing that he's going to do at Bayern Munich untuk pemain-pemain seperti Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, untuk mereka menjaringkan gol. Kerana diorang boleh buat all those runs behind the defenders and Kane boleh drop deep and play those passes yang membolehkan pemain-pemain yang pantas, lincah dan laju ini untuk menjaringkan gol. So kalau anda tengok overall picture, it's perfect. The team is perfectly built untuk someone like Harry Kane. Aku rasa beneficiaries, orang yang terima kelebihan daripada perpindahan Kane ke Bayern ni adalah semua orang kecuali seorang. Seorang tu adalah Ange Postecoglou lah. Kesian aku tengok dia. Masa first week tu agak lost. Memang kurang berat tu, weight tu kurang 50% lah bila Harry Kane ni tak ada kan. Tetapi macam Han cakap tadi Han dah sebut pasal the advantage yang pemain-pemain macam Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané akan terima bila kedatangan dia di sana kan.
aku nak cakap juga yang Thomas Tuchel pun boleh menarik nafas lega kerana dia tidak lagi harus mengharungi satu musim dengan hanya Eric Maxim Choupo-Moting di depan. Make no mistake, Choupo-Moting is a very good player, very good super sub, tapi dia bukan Harry Kane. Penyokong Bayern ni, aku ada dengar satu fakta bahawa di hari pengumuman Bayern adalah hari yang sama mereka akan bermain German Cup lawan dengan RB Leipzig. Semua orang tahu how it went. Megastore Bayern jual 10,000 Bayern jersey. 10,000 lai. Dan 10,000 lai itu adalah rekod jualan jersey terbanyak sepanjang 100 tahun lebih Bayern bertapak di Bavaria tu. Itu adalah impact. Sekarang ni ada satu Englishman yang sebelum ini tak ada siapa anggap yang Messiah mereka akan datang daripada England. Tak ada siapa. Tak ada siapa yang Tak ada jagakan siapa yang sebelum jagakan. ni. Jadi penyokong pun bergembira. Ada seorang pemain berkelas dunia yang baru di sana. Ketiga yang bergembira adalah hierarki dalam Bayern Munich. Kerana apa? Aku ingat Kish, bila Fabrizio Romano kata representative daripada Bayern sudah sampai di London untuk mengadakan pertemuan dengan Daniel Levy berkenaan dengan Harry Kane. Pada masa tu, bila aku tengok berita itu, aku kata Harry Kane is off to Bayern. Baru nak nego. Sebab, hang kena faham satu benda. The Germans, they wouldn't come to you and live without getting what they want. Dia orang takkan tinggalkan Munich untuk ke London dan tak dapat apa yang mereka nak. Seminggu selepas itu Kane sampai ke Bayern. Jadi semua operasi ini lebih banyak beneficiaries. Daniel Levy juga adalah benefactor yang antara benefactor terbesar. 100 juta. Aku dapat feeling bahawa at the last minute hang baca tak report yang Harry Kane dengan keluarga dia dah sampai Stansted Airport tapi tak boleh nak berlepas sebab Bayern cakap tunggu dulu. That's when Daniel Levy trying to milk Bayern. Dia cuba untuk mendapatkan lebih duit di saat-saat akhir. Credit to Daniel Levy lah sebagai seorang football operator, dia jalankan tugas dia lah. Jadi lebih banyak benefactor daripada risk dekat sini. So, rasa macam all the stars are aligned. Mungkin 2 tahun lepas ketika dia buat interview tu dan Bayern mai beli dia, mungkin tak jadi se-smooth ni lah kan. Waktu tu pun mereka masih ada Lewandowski dan semua kan. Namun, Kish, harus diingat Bayern adalah sebuah klub yang sangat ruthless. Hang tengok apa yang terjadi dekat Sadio Mane, a very likable guy, a European champion, a Premier League champion. Tetapi bagaimana media menghukum dia minggu demi minggu, bagaimana rakan sepasukan dia sendiri disebabkan dia bukannya orang Jerman tidak begitu menyokong dia di hadapan publik. Macam mana Nagelsmann yang sebelum ini menjaga dia dengan sangat baik mempertahankan dia, tidak lagi dia ada protection tu selepas Thomas Tuchel datang sehingga akhirnya dipaksa keluar daripada klub. Hang kena ingat satu benda ini not impossible to happen to Kane. That one aku setuju. Yeah. Sangat ruthless. Even sekarang dengan kemasukan Harry Kane ke klub Bayern Munich, ada kita sebagai neutrals, kita sebagai individu-individu yang memerhatikan situasi ini from an objective point of view, kita boleh nampak kenapa it's a transfer yang sangat masuk akal. It makes sense. Makes sense for everyone. Tapi pada waktu yang sama, kemasukan Harry Kane ke Bayern Munich sebenarnya sudah mula mencetuskan beberapa sentimen-sentimen di bumi Germany. Ramai pandit-pandit yang sudah mula mengeluarkan kenyataan-kenyataan menyangkal bahawa dia ada possibility untuk menjadi sebuah kegagalan juga di bumi bola sepak Jerman. Dan ramai yang akan berharap yang dia gagal. Especially ramai orang-orang yang ada nationalistic pride, yang ada this German ego yang mereka lebih dominant dan superior. Hang bayang, kelab terbesar di Germany menang segala trofi di Eropah diketuai dengan seorang penyerang England. Ramai di orang di Germany yang tak mau naratif tersebut, yang tak nak naratif tersebut. Jadi situasi Harry Kane tidak semudah yang kita sangka
Dan apa yang kita boleh buat adalah berharap bahawa dia bersedia untuk segala tekanan. Because the pressure at Tottenham, the pressure at in the English Premier League mungkin tinggi, tetapi tekanan yang ada di atas bahu dia di Bayern Munich itu jauh lebih tinggi. Kita dah banyak borak-borak hari ni. A lot of stuff daripada Chelsea ke Harry Kane kepada Jude Bellingham Roma. Pada kebenaran FIFA untuk menggunakan pemain. Kepada technical director yang gaji RM2,500-3,000. Banyak kita dah sentuh hari ni. Kici FC. Kita tolak semua tu tepi. Kita nak bawa balik satu aspek of show Bola Itu Live ni yang kita musim lepas kita tinggalkan sedikit. Di sela-sela kesibukan jadual bola sepak Eropah kita tertinggal. Tak lepas terlalu padat aksi bola sepak, jadi kita meninggalkan sedikit aspek ni. Walhal Bola Itu Live ni adalah rancangan berpaksikan bola sepak dan juga kehidupan. Dan kehidupan ni ada banyak-banyak benda. Dan salah satu aspek dalam kehidupan yang kita cukup sukai adalah seni, pop culture. Ya, budaya pop ya. Dan hari ini ataupun untuk musim baru ini, setiap episod kita nak cuba lakukan sesuatu which is aku dan Faiz akan mengambil giliran untuk mencadangkan sebuah album kepada each other untuk kita layani. Album ke sebuah naskah lah. album ke buku ke sebuah karya. Kita nak cuba cadangkan untuk kita boleh explore dan dengarkan ataupun baca benda tu. Dan untuk yang episod pertama ni, aku ada satu album yang aku nak bagi kat Hang. Silakan. Untuk pengetahuan penonton-penonton di rumah, saya tak tahu pun apa album yang Kish bawa untuk persembahkan dekat saya. Boleh ini. anda tolong bukakan album ni? Okay, kau buka. Penonton korang pun minggu-minggu yang akan datang boleh je bagi cadangan. Tapi ini pilihan peribadi akulah. Oh, sekarang aku dah tahu siulan hang tadi. Sekarang aku dah tahu. Ini adalah album yang luar biasa. Album daripada kumpulan rap yang berpaksikan di Staten Island, New York City. Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Aku kalau daripada dulu sampai sekarang, kalau aku tengok kulit album ni ya. Dulu bila first aku tengok kulit album ni, aku nak ni hoodie ni. Hoodie tu ikonik ah. Hoodie dengan Wu-Tang. Dengan logo dia. Dia Wu-Tang logo dekat situ. Wu-Tang. Logo Wu-Tang tu. Itu yang aku pakai baju New York. Kena sebab aku ingatkan pakai baju tu sebab kita nak borak Chelsea. Tadi baju biru. Oh, tak ada. Bukan. Tak nak kena. Dia dengan Wu-Tang Clan ni. Ini ikonik album Faiz. Ni game changer. Untuk pada peminat-peminat Bola Itu Live untuk kita membahaskan Wu-Tang Clan dengan album The Enter the Wu-Tang ni. Untuk siapa-siapa peminat bola Itu Live yang kurang mengenali ataupun kurang mendalami genre hip hop, Kish, Wu-Tang dalam equivalent dia dalam dunia bola sepak. Tak boleh. Aku tak boleh pilih. Dia tak ada equivalent. Okay, dia macam ni Han tahu perasaan Han dengar album ni macam apa? Wu-Tang Clan ni adalah sebuah kumpulan hip hop daripada Staten Island di New York yang ada banyak member. Diorang ada sebuah kumpulan yang bukan, kadang-kadang kumpulan hip hop ni ada 2 member, ada 3 member, tapi diorang ni ada banyak, ada 6, 7, 8, ada setengah member yang keluar masuk, but it's a very sizable group yang luar biasa. Dan ini adalah album pertama mereka, Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Debut album yang mengubah landscape hip hop. Hang kena faham dekat US, aku bawa album ni juga sebab 11 Ogos lepas adalah 50th anniversary of hip hop as a genre. Okay. 50 tahun lepas hip hop bermula di sebuah block party di New York dengan DJ Kool Herc. Dia yang start genre hip hop tu. So 50 years later, antara album hip hop yang paling influential adalah album ni. Kerana hang kena faham, early 90s tu kita ada satu era di mana kan ada rivalry di antara West Coast dengan East Coast. Dan pada ketika ini, Dr. Dre baru je keluar. 92, dia keluar satu album nama The Chronic. Dan album tu yang mendominasi radio airwaves. Album tu yang mendapat segala perhatian. Dan pada ketika itu, general narrative adalah bahawa the West Coast music is so much better. West Coast hip hop is so much better. Itu narrative dia. Dan kemudiannya datang ni.
sekumpulan individu daripada Staten Island yang membentuk sebuah kumpulan. Ada dia punya arkitek dia punya ketua dia adalah individu yang dikenali sebagai Reza. Kemudian dia ada Jizza, kemudian ada Inspector Deck, ada Method Man, ada Ghostface Killer, a few more lah. Dan mereka semua berganding membentuk kumpulan ni, and mereka ni semua very influenced not just by hip hop, tetapi by kung fu movies. Mereka membesar menonton cerita-cerita kung fu, cerita-cerita Bruce Lee, dan itu yang memberi inspirasi kepada nama kumpulan The Wu-Tang Clan. Right? Dan album ni 36 Chambers tu adalah sebahagian daripada satu nama filem kung fu in the early 90s yang mereka tengok. So kalau tengok album ni, the good thing about this album ni adalah ini album yang walaupun ada satu arkitek utama dia Reza, tapi dalam setiap lagu someone will stand up. Everyone, dia every member of the spotlight kumpulan kepada, akan ada spotlight dia yang tertentu. Lagu paling ikonik daripada album ni adalah of course Cream. Cash Rules Everything Around Me, Cream. Yang tu hang dengar dia punya piano sample tu, hang tahu lagu apa kan. Lagu tu, bila hang dengar lagu tu, hang tahu perasaan dia macam apa. Perasaan dia, hang tahu bila kita tengok cerita Avengers Endgame yang dengan Thanos tu. Kan scene hujung-hujung tu bila one by one semua masuk, semua ada spotlight dia sendiri. That's what it feels like. Every lagu akan ada satu verse daripada Inspector Deck yang tak masuk akal, another verse daripada Ghostface Killer yang tak masuk akal, another verse daripada Reza yang tak masuk akal, and everyone has an iconic line. And depa buat album ni pakai equipment yang lama tau. So production quality dia bukan production quality yang gila smooth. Dia ada grittiness. Dia ada grittiness, raw grittiness yang datang daripada equipments that are old, that are antique. So even intro lagu Cream tu pun is ada bunyi hang tengah letak kaset ataupun tape ke dalam DVD player, tekan play, the whole noise menjadi sebahagian daripada production. So New York in the early 90s kan tempat yang sangat raw, and that rawness is translated in this album, Faiz. Aku tanya satu benda. Adakah tadi hang cakap pasal perseteruan antara West dan East, East Conference dengan West Conference, kan? Adakah ini salah satu album yang define the power of the East pada ketika itu? 100%. Ini album yang membuka jalan kepada the rise, kebangkitan of East Coast hip hop. Dan selepas album ini, hang ada kemunculan individu-individu seperti The Notorious B.I.G, Nas, kesemuanya yang mula mengangkat semula dunia East Coast hip hop. Sebab apa aku tanya tu? Sebab years after that, ada yang kita katakan indie scene dekat New York kan. Tetapi orang kat luar selalu macam apa ni, tak ada big band pun daripada sini apa so, sampailah ini dalam konteks rock and roll, sampailah The Strokes keluar straight out of Manhattan. Daripada situ kita tahulah sebenarnya New York ni bukan hanya kota artis-artis avant-garde, tapi juga boleh melahirkan artis-artis yang boleh menggegar dunia. Seperti Wu-Tang Clan. Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Ini album yang aku recommend. Siapa-siapa kat luar sana ada, korang boleh tengok, korang boleh beli, korang boleh dengar. Impian aku nak pergi New York one day, duduk dalam subway, dengar album ni dari mula sehingga habis. What a feel, what a vibe. Itu saja yang kita ada dengan Enter the Wu-Tang. Aku tak sabar nak rap sebab aku tak sabar nak balik dengar album ni. Awak jangan rap. Awak jangan rap. Saya dengar ada lagu tak masuk akal. Ada lagu tak masuk akal. Ada lagu tak masuk akal dalam kita punya kita. Kita buat bodoh, kita tolak tepi lagu tu. Kita nak mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Ingat, teruskan menonton bola sepak. Pergi beli album Wu-Tang Clan, layan Wu-Tang Clan. Kerana life is temporary but Wu-Tang is forever.